Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, untuk hari ini sains komputer tingkat 4. Masih lagi dalam pengaturcaraan 1.0. 1.5 amalan terbaik pengaturcaraan. 1.5.1 membezakan jenis ralat dalam aturcara. Mac, ralat dia berapa, Mac? Belajar dah ni. Tiga apa dia? Logik, sintak, masa larian. Jadi awak dah belajar sebenarnya. Tingkatan 1, 2, 3 dah belajar. Benda yang sama je, ulang-ulang je. Membezakan jenis ralat dalam aturcara. Jadi ralat ni kita mungkin temui apabila kita run aturcara tersebut. Jadi ada tiga yang sering terjadi dalam proses pengaturcaraan. Ada tiga: sintaks, masa larian, logik. Naik apa benda? Sintaks. Ralat sintaks. Penulisan atau ejaan. Masa larian, alifah. Apa dia? Ralat masa larian. Kenapa? Masa larian berkaitan dengan apa? Ada apa? Apa dia? Yang ni masa larian. Apa dia? Ditemui masa aturcara dijalankan. Okey, satu lagi ralat logik. Sofia, I'm a long time no see. Logik apa dia? Apa dia? Jika ralat sintaks, dia ada keluar message, syntax error. Sama juga dengan masa larian, dia ada keluar kan, dia beritahu kat mana salah, line berapa. Tapi ralat logik ni susah nak kita kesan. Kenapa? Kita hanya dapat kesan berlaku ralat pada output yang salah. Jadi compiler tu dia tak beritahu kat mana. Okey, ada tiga, ingatlah ni. Bukan dah ingat pula tiga ni. Seterusnya, ralat sintaks. Kesalahan tata bahasa seperti salah ejaan atau tata tanda. Salah eja, tertinggal, titik ke, koma ke, tanda tanda. Penggunaan objek atau aksara yang tidak dikenali. Ada star ke apa ke. Nanti kita tengok yang ni, nak kesan macam mana. Aturcara ralat sintaks. Apalah awak tak buat pun. Katakan yang atas ni public class hello Malaysia. Public static void main string. Argument ARGS. Ni tanda apa ni? Penutup ni. Panggil apa itu cikgu sebut? Apa Syah? Tanda apa ni? Tak ingat. Apa dia? Ya, tanda betul ni. Jadi dalam peksa nanti, awak dah nulis aturcara. Awak akan dibagi aturcara. Dan kesan ralat mana? Kat mana ada ralat? Ralat apa ada? Contoh yang ni, hello Malaysia. Dia buka, dia tutup. Tidak tutup satu lagi yang bawah tu, ralat sintaks. Bila kita run ni, dia akan keluar syntax error. Dia beritahu insert to complete class body. Maknanya ralat syntax dia bagi tahu
Compiler tu bagi tahu Jadi yang telah kita tata tanda telah dilengkap. Fahami mesej ralat dan cuba disampaikan. Perhatikan satu tanda. Tanda ni telah hilang. Tata tanda buka dia ni. Ni tutup Tutup buka ni. Ni tutup. Yang ada hanya untuk menutup satu tata tanda. Yang kita buka tu pada public class Hello Malaysia. Hot ni, hot buka ni, hot tutup ni untuk yang mana ni? Untuk yang public class Hello Malaysia kan? Jadi untuk public static void main ni dia tak ada tutup dia. Okey. Manakala pada kaedah utama public static void main string, argument tidak diakhiri dengan tanda tanda. Tutup Contoh yang lain. Ralat sintek juga. Tertinggal apa tu? Tertinggal integer. Tertinggal integer maksudnya jenis data kan? Bila kita run, dia keluar situ. Tinggi cannot be resolved to a variable. Kita kita jadikan tinggi itu pemboleh ubah, tapi kita tak declare dia. Jenis data apa? Dia tertinggal integer kan, jenis data. Jenis data ada berapa, Hidayah? Jenis data ada berapa? Ada 6. Apa dia? Okay. Integer. Okay, yang ada titik perpuluhan apa dia? Double ataupun float. Okay, so itu yang telah dibaiki, kena letak integer semasa pengisytiharan pemboleh ubah atau pemalar dilakukan. Jenis data juga perlu kita isytiharkan bersama-sama dengan nama pemboleh ubah tersebut. Bentuk soalan nanti macam ni. Dia bagi atur cara, dia suruh awak beritahu dekat mana berlaku ralat dan bagaimana nak baiki. Okey, perhatikan atur cara di bawah. Pemboleh ubah tinggi tidak dinantikan bersama jenis datanya. Yang ni lah. Okey, yang seterusnya ralat logik. Berlaku apabila atur cara tidak berfungsi seperti yang kita ingini. Maksudnya, dia keluar output yang salah. Okey. Jarang atau tidak dapat dikesan oleh pengcompile tidak dapat dikesan. Ralat logik ni. Kita dapat kesan bila kita tengok salah output dia. Okey. Hanya pengatur cara yang boleh mengesan melalui output yang dihasilkan. Ini ralat logik. Pengcompile dia tidak dapat mengesan. Compiler tidak dapat mengesan. Pengatur cara perlu memeriksa semua aspek output projek seperti pengiraan, teks dan penjarakan, spacing. Maknanya kita kena check baris demi baris. Kat mana tertinggal. Ini untuk ralat logik. Tengah atur cara ralat logik. Siapa nak bagi tahu? Zo, cuba cerita sikit. Cuba cerita berkenaan atur cara ralat logik tu. Kat mana silap? Kenapa atur cara tu dikatakan mempunyai ralat logik? Atur cara ni ialah untuk tolak. Tapi dia buat tambah. Nombor 1 tambah nombor 2. Output dia lebih besar kan? Kita nak buat tolak. Okey. Jadi, compiler dapat kesan tak ralat ni? Pengcompile tidak dapat kesan kan? Hanya kita yang dapat kesan. Output dia salah. Tiba-tiba hasil tolak ialah 33, lagi besar. Kita dah input nilai tu 20 tolak 13. Sepatutnya berapa? 7. Sepatutnya jawapan 7. Tiba-tiba jawapan dia 33. So, hasil data output yang diperoleh salah. Perpandukan data output daripada formula matematik yang disalah digunakan untuk menghitung hasil tolak dua nombor. Jadi kita kena ubahlah tambah ni kepada
Tambah ni kepada tolak. Jadi begini soalan dia dalam peksa. Dia bagi atur cara. Dan suruh nyatakan ralat yang terdapat dalam atur cara tersebut. Dan awak kena baiki. Okey. Ralat masa larian. Ralat ini ditemui ketika atur cara yang sedang berjalan terganggu akibat beberapa faktor. Dia terganggu. Okey, berlaku sekiranya pengatur cara cuba melaksanakan operasi aritmetik yang mustahil. Contohnya, kita membuat pengiraan data bukan berangka. Macam mana data bukan berangka? Siapa tahu? Data bukan berangka. A darab B. Okey, ataupun kita membuat pembahagian dengan digit kosong. Ataupun kita mencari punca kuasa 2 bagi nombor negatif. Jadi ini akan menyebabkan ralat masa larian. Compiler tidak dapat mengira. Okey, tengok contoh. Contohnya, cikgu dah buat tu ralat sintak. Integer tinggi sama dengan X. Kenapa ini ralat sintak? Sekali lagi Aisyah. Huruf. Karakter kan. Jadi dia tak boleh. Inilah nombor berangka tak dia. Okey. Jadi dia tak boleh baca lah. Dia akan keluar. Dia bagi tahu situ. X cannot be resolved. Okey. Yang bawah ni. Biasanya ralat masa larian ni. Compiler dia akan bagi tahu. Dia bagi tahu sini. X cannot be resolved. Kita tahulah. Sebab kita declare sebagai integer. Integer ialah nombor. Jadi merupakan atur cara. Ini merupakan atur cara untuk mengira luas segitiga. Jadi pengisytiharan bagi pemboleh ubah tinggi kita telah inputkan dengan karakter add. Apabila atur cara dijalankan, pengcompile telah mengeluarkan ralat masa larian iaitu X cannot be resolved to a variable. Boleh faham ni? 3. Ralat sintaks, kenapa? Ralat logik, kenapa? Ralat masa larian, kenapa? Kena tahu tiga-tiga tu. Ini yang bahagi dengan kosong juga akan keluar ralat masa larian. Tengok tu. D A equal 3, B equal 5, C equal 10. D equal A tambah B tambah C bagi kosong. System out print D. Jadi dia akan keluar di situ by 0 at purata 3 nombor. 3 number main. Dia keluar ralat begitu. Jadi merupakan kod atau cara mengira nombor purata 3 nombor. Apabila atau cara dijalankan, mesej ralat dia keluar. Dia ada by 0. Dia tulis by 0 tu. Kalau ada by 0 maksudnya kita telah membuat pembahagian dengan kosong. Ini menunjukkan pembahagian 3 nombor tersebut adalah dengan digit kosong. So dia akan keluar begitu. Yang satu lagi, kita buat ralat mencari punca kuasa 2, nombor negatif. Juga dia akan keluar ralat. Dia akan ada bawah tu, dia ada NaN, none. Okey. Kesalahan dilakukan semasa mencari punca kuasa 2 by nombor negatif. Untuk nombor negatif tidak mempunyai kuasa 2. Output none. Kalau ada none maksudnya kita telah mencari punca kuasa 2 nombor negatif. Kalau kita bagi dengan kosong, dia keluar 0 by 0. Boleh ingat dia punya output dia ni. Dia punya mesej dia. Okey, sudah habis lagi ni. So kita akan sambung nanti tajuk 1.5.2.